dari wayan hingga ke liang. Dan Nabi suruh orang belajar. Malah Nabi tak pernah mengeluarkan arahan menghalau golongan ahli sufah. Golongan ahli sufah ni golongan orang yang sahabat-sahabat atau orang yang mengaji di masjid Nabi. Mereka tak ada kerja lain. Mereka mengaji di masjid Nabi. Mereka mengikuti kuliah-kuliah Nabi SAW. Antara yang terkenal, yang masyhur di kalangan ahli sufah ni ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi tak pernah halau pun. Nabi suka kepada ahli sufah. Malah Nabi beritahu kepada para sahabat, kalau kamu nak cari pahala yang banyak, kamu beri makan kepada ahli sufah. Betul, para sahabat yang berkorban beri makan kepada ahli sufah. Jadi ahli sufah itu tidaklah jadi golongan yang meminta-minta kepada ahli masyarakat. Dan dalam masa yang sama mereka ni mengaji ilmu dari Nabi SAW. Sampai sekarang pun kalau kita tengok pun golongan, kalau kita pergi pondok-pondok contoh, kita pergi pondok-pondok, apa begitu? Orang yang mengaji pondok tu tak ada pun dibiayai oleh beasiswa kerajaan ke PTN ke apa, tapi mereka boleh mengaji. Kenapa? Kerana ada sumbangan dari ahli masyarakat. Ada yang menyumbang, ada yang buat anak angkat, ada yang buat cucu angkat, ada yang sampai jadi menantu angkat pun dah. Dan jadi anak angkat, cucu angkat, akhirnya jadi menantu angkat pula. Dan kenal tengok ustaz tu rajin mengaji, suka tolong ringan kalau muluk. Jadi dia tanya dengan ustaz ni, kan, kamu ni bujang ke? Saya bujang. Berapa umur? 25. Kalau saya jodohkan ustaz dengan anak saya, apa pandangan ustaz? Ikut suka pakcik lah. Kalau pakcik suka, saya pun suka. Wahadalah ustaz tu mana perempuan tu kan. Terus seronok nak kahwin dengan anak Pak Mat lah. Pak Mat sini, Pak Mat balik. Seronok pula kan. Nikah pula disponsor free pula kan. Apa dah lagi dengan anak Tok Guru pula. Tok Guru pun anak perempuan tak tanya. Tapi Tok Guru cari anak murid yang terbaik. Sebab anak murid ni nanti, menantu ni nanti yang akan mewarisi pondok dia. Jadi dia cari pun bukan macam Ustaz Azmi. Dia cari yang syekh-syekh yang kes obat ni. Dikahwinkan dengan anak dia. Tapi kalau orang kampung macam Pak Mat kita di ujung kampung tu, macam tu. Kan? Jadi kita tengok pun di pondok-pondok macam tu keadaan dia. Tak ada pun dibiayai oleh mana-mana pihak yang berwajib, yang berkuasa Baitul Mal sebagainya. Tapi mereka boleh menjadi tak kelaparan. Sebab apa? Sebab dibiayai oleh masyarakat setempat. Ambil contoh daripada ahli sufah ni yang hidup di masjid Nabi, yang mengaji di masjid Nabi ketika zaman Nabi SAW. Bila Nabi SAW wafat, ilmu mereka dah banyak, ilmu mereka tu dah dah penuh di dada. Mereka berhijrah ke tempat-tempat lain menyampaikan ilmu-ilmu tadi. Pergi ke Mekah, mereka pergi ke Basrah, mereka pergi ke Kufah, mereka pergi ke Mesir contohnya, menyampaikan ilmu. Macam contohnya Anas bin Malik sendiri pun, Abdullah bin Mas'ud contohnya, Abu Hurairah sendiri pun begitu. Abu Hurairah sendiri pun berhijrah mengembangkan ilmu agama, tak duduk di kota Madinah. Begitu. Kemudian lebih berat kepada mereka, kita dah huraikan tadi, sentiasa mencurahkan segenap tenaga pada setiap ketika dan keadaan. Kita baca dalam sejarah bagaimana Nabi SAW bersama-sama para sahabat radhiyallahu menggali parit sebelum berlakunya peperangan Khandaq. Kita baca cerita dia. Yang Nabi, bila Nabi menyangkul tu kan, tercangkul ke batu, terpercik api daripada celah-celah batu. Nabi bertakbir 3 kali. Jadi para sahabat tanya, kenapa tuan bertakbir? Nabi sebut, yang pertamanya aku nampak istana Madani, istana putih di Madani. Yang kedua aku nampak kota Sanaa. Yang ketiga aku nampak kota Konstantinopel. Nabi sebut tu. Nabi sebut. Jadi Nabi ni bukannya macam orang yang kita kenal tu, dia menyangkul supaya ketika nak di-shot gambar masuk sokobor dia, masa nak masuk sokobor tu menyangkul pokok. Nak tanam pokok dia menyangkul. Orang kampung yang tahu kata bangang pemimpin tu, nak tanam pokok pun menyangkul. Tak reti, inilah dia tak reti tanam pokok. Tapi action nak masuk, nak ditangkap gambar masuk dalam sokobor. Gitu. Wahal tak pernah sekali pun memegang menyangkul. Tu cerita. Tapi Nabi tidak begitu. Nabi
pun sama-sama turun bersama dengan para sahabat. Begitulah Nabi sebagai contoh yang terbaik. Perkara ini rakamkan Allah SWT dalam kitab suci Al-Quran dalam firman yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surah At-Taubah ayat 128, ayat yang akhir, ayat yang kedua akhir. Kemudian maksudnya sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari golongan kamu min anfusikum. Rasul yang Allah utuskan ini bukan orang pendatang, seperti mana Nabi Musa yang berasal dari Bani Israel yang merupakan golongan pendatang Mesir, tapi memang daripada golongan lain itu sendiri. Nabi SAW ini dari kalangan orang Arab Quraisy di kota Mekah. Gitu. Kemudian Nabi Allah kata lagi, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang usaha yang ditanggung oleh kamu. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Ya. Jadi apabila umat Islam ini menghadapi kesukaran dan kesusahan, contohnya ketika di Mekah kerana ditindas oleh orang-orang kafir musyrik, maka Nabi pun menanggung berat semua. Bukan Nabi tengok, Nabi pun rasa berat. Nabi pun rasa benda itu sangat-sangat merusingkan hati Nabi. Jadi bila hati Nabi rusing, siapa yang menghiburkan Nabi? Allah SWT yang menurunkan ayat-ayat Al-Quran menceritakan keadaan Rasul-Rasul yang terdahulu. Jadi bila Nabi baca, Nabi terhibur, Nabi rasa lapang dada. Sebab apa yang Nabi hadapi tak teruk mana pun kalau dibandingkan dengan umat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang terdahulu. Tapi Nabi bila melihat para sahabat yang macam bila diseksa, Nabi tak rasa berat ke menengok. Walaupun orang tua kata berat bau berat kata mandam, berat bau rumah, berat kata buah pikul, tapi Nabi rasa berat. Kerana mengikut aku, mengikut surat aku, mengikut agama yang aku bawa, mereka menerima siksaan seperti itu. Nabi tengok berat. Nabi rasa susah hati tengok. Sebab Nabi tak mampu nak mempertahankan mereka. Nabi tak mampu nak mempertahankan mereka. Malah kerana Nabi itu sendiri, Nabi SAW itu sendiri pun menghadapi siksaan yang sama. Begitu pun. Malah Nabi ini menghadapi mental abuse atau mungkin agak kat belakang yang pakai tulisan tu tahu dia mahu mental abuse tu apa? Penderaan mental. Itu bahasa Melayu ya. Tak dengan mental. Macam mana Nabi dituduh pembohong, Nabi dituduh tukang sihir, Nabi dituduh penipu. Bukan itu penderaan mental tak? Enggak kan? Katalah suami kita mendera kita secara mental. Mana yang berat? Secara mental secara fizikal? Saya tanya kat sekarang, dua saat sekarang, mana deraan yang lebih kuat kita rasa kesan dia? Fizikal ke mental? Kalau dekat fizikal tak boleh. Tak tu blue corner tu biasa Ustaz. Saya daripada mula kahwin dah kata Ustaz, saya sabar Ustaz. Tapi saya dah tak cerai dengan suami saya, takkan ada Ustaz. Saya setia pada suami saya. Walaupun saya ni 25 tahun kahwin dengan suami saya, 25,000 kali kita blue corner Ustaz. Kalau itu kuat ni saya boleh minta cerai Ustaz. Tapi saya sabar. Saya kenalkan Asyah tu bersekompikan Fir'aun, jadi saya jadi sabar. Kan? Ganah mana sangatlah suami saya kalau nak dibanding dengan Fir'aun. Jadi saya sabar Ustaz. Kan? Penderaan fizikal tak? Tapi kalau penderaan mental macam dituduh kita ni berzina, dituduh kita ni ada jantan lain, dituduh kita ni bawa jantan masuk rumah, lepas tu dia cerita satu kampung sampai orang kampung pada kita jahat. Bila kita pergi beli barang di kedai, semua orang pakat sebab tak tahu bagi salam, tak ada siapa nak jawab salam pun kita. Orang saja rekam. Tu tengok Minah Lacun. Oh, ada lelaki pun sanggup lacun gini. Ada lelaki pun main batang lagi. Itu adalah penderaan mental. Lagi berat kita rasa, betul tak? Lagi berat kita rasa sebagai seorang isteri. Apatah lagi Nabi SAW menghadapi penderaan mental.
Memang dituduh macam-macam kan? Pembohong, penipu, tukang sihir, tukang tenung, tukang telik. Masya Allah. Apa yang Nabi tak dituduh macam-macam oleh orang kafir? Musyrik. Siapa yang menghiburkan Nabi ketika menghadapi benda-benda? Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran, menghiburkan Nabi, menenangkan Nabi, mententeramkan Nabi. Kemudian Allah SWT sebut lagi harisun alaikum bil mu'minin, dan yang sangat inginkan kebaikan bagi kamu. Jadi Nabi apa-apa pun nak baik, dia nak baik untuk kita. Nabi tak ada nak bagi, nak